sejahtera, dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati barisan ahli panel yang berwibawa, mensyarah, rakan-rakan pelajar serta hadirin sekalian. Syukur kita panjatkan ke Tuhan Yang Maha Esa kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya kita dapat berhimpun pada hari ini dalam satu forum ilmu yang cukup bermakna. Hadirin yang saya muliakan, forum kita pada hari ini bertemakan komunikasi era digital sebagai wahana pemeliharaan bahasa dan pemangkin perpaduan madani. Tajuk ini amat relevan kerana kita kini hidup dalam era globalisasi yang serba pantas, di mana komunikasi digital telah menjadi medium utama dalam kehidupan harian. Hampir setiap aspek kehidupan kita, sama ada pendidikan, pekerjaan, perniagaan maupun perhubungan sosial, bergantung kepada teknologi digital sebagai alat interaksi. Namun, dalam arus kemodenan ini timbul persoalan besar. Adakah komunikasi digital hanya sekedar alat teknologi semata-mata, atau mampu menjadi wadah penting untuk memelihara bahasa kebangsaan yang kita cintai? Apakah komunikasi digital ini juga boleh menjadi jambatan yang merapatkan hubungan antara kaum, seterusnya memperkukuh perpaduan dalam kerangka Malaysia Madani yang kita cita-citakan? Hadirin sekalian, Malaysia merupakan jiwa bangsa. Melalui bahasa, kita menyampaikan pemikiran, mencerminkan budaya dan memperkukuh jati diri. Jika bahasa tidak dipelihara, identiti bangsa juga akan terhapus. Di sinilah komunikasi era digital memainkan peranan penting. Medium digital seperti media sosial, portal, berita, aplikasi pendidikan dan laman rasmi kerajaan membuka ruang luas untuk memperkasakan bahasa kebangsaan agar terus segar dan relevan dalam kalangan generasi muda. Pada masa yang sama, komunikasi digital juga boleh menjadi pemangkin kepada perpaduan madani. Melalui ruang maya, masyarakat berbilang kaum dapat berkongsi pandangan, bertukar kata, idea serta memperkukuhkan persefahaman tanpa batasan masa dan geografi. Dengan syarat ia dimanfaatkan dengan bijaksana, komunikasi digital berpotensi menjadi wahana penyatuan, bukannya pemecah belah. Justru, forum pada hari ini akan mengupas dengan lebih mendalam mengenai peranan komunikasi era digital dalam memelihara bahasa kebangsaan serta membina perpaduan yang harmoni dalam masyarakat masyhur kita. Oleh itu, pada pagi yang mulia ini saya akan memperkenalkan dua orang panel kami, iaitu yang panel yang pertama, Saudari Michelle, seorang panelis yang akan membicarakan tentang peranan komunikasi lisan dalam memupuk keyakinan diri dan kemahiran berujar. Dan seterusnya iaitu panel yang kedua, Saudari Winnie, yang akan membincangkan tentang kemahiran komunikasi dalam interaksi berkesan dan persediaan sebagai pendidik profesional. Jadi marilah kita bersama-sama memberikan perhatian tentunya kepada pandangan bernas daripada kedua-dua panel ahli kita pada hari ini. Baiklah, silakan Saudari Michelle untuk meneruskan ujian Anda tentang peranan komunikasi lisan dalam memupuk keyakinan diri dan kemahiran berujar. Selamat petang dan senang sejahtera. Terima kasih atas peluang yang diberikan kepada saya untuk berkongsi pandangan forum yang bertemakan komunikasi era digital sebagai wahana pemeliharaan bahasa dan pemangkin perpaduan madani. Tema ini bukan sekadar retorik akademik, tetapi satu panggilan untuk bertindak bagi memelihara warisan bahasa kita dan memperkukuh jalinan perpaduan dalam masyarakat masyhur Malaysia. Dalam masa yang terhad ini, izinkan saya mengupas satu idea, iaitu peranan komunikasi lisan dalam memupuk keyakinan diri dan kemahiran berujar. Komunikasi lisan bukan sekadar proses yang berkemakmuran, tetapi ia adalah cerminan kepribadian dan keupayaan intelektual seseorang. Dalam era digital yang serba pantas ini, kita sering berkomunikasi melalui teks, emoji, dan mesej ringkas.
Namun, komunikasi lisan tetap menjadi nadi kepada hubungan manusia yang tulen dan bermakna. Ia melibatkan nada suara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Keyakinan diri yang dibina melalui komunikasi lisan bukan sahaja berguna dalam konteks akademik, tetapi juga dalam kehidupan seharian. Individu yang mampu berkomunikasi dengan yakin akan lebih mudah membina hubungan, menyelesaikan konflik, dan menyampaikan idea dengan berkesan. Dalam konteks masyarakat majmuk Malaysia, komunikasi lisan yang berhema dan inklusif juga menjadi jambatan kepada perpaduan dan pemahaman antara kaum. Seterusnya, saya akan sentuh dalam idea kemahiran berhujah melalui komunikasi lisan. Berhujah bukan sekadar membantah, tetapi menyampaikan pendapat dengan logik, etika, dan empati. Komunikasi lisan ialah medium utama untuk menyampaikan hujah secara berkesan dan efektif. Hujah yang baik bermula dengan pendirian, diikuti dengan alasan, bukti, dan kesimpulan. Komunikasi lisan melatih kita menyusun idea secara tersusun dan meyakinkan. Nada dan intonasi memainkan peranan penting. Cara kita menyampaikan hujah boleh mempengaruhi penerimaan seseorang pendengar. Kemahiran mendengar juga penting. Apabila kita berhujah, kita perlu memahami hujah lawan sebelum membalas dengan relevan dan berfakta. Sebagai misalan, dalam pertandingan debat, peserta bukan sahaja perlu menyampaikan hujah mereka, tetapi juga menjawab hujah pihak lawan dengan logik dan fakta. Dalam sesuatu mesyuarat atau diskusi, individu yang mampu berhujah secara lisan dengan tenang dan berfakta akan lebih dihormati dan diperingati. Kemahiran berhujah bukan untuk menang, tetapi untuk memahami dan meyakinkan. Komunikasi lisan menjadikan hujah lebih hidup dan bermakna. Semoga kita terus berani bersuara dan berhujah dengan bijaksana. Sekian daripada saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada panel yang pertama atas hujahnya. Betul ya, komunikasi lisan ialah teras kepada hubungan manusia yang tulen, dan komunikasi lisan juga melibatkan intonasi, gerak badan yang setuju dengan pendapat dan hujah. Seterusnya saya akan beri pula kepada panel kedua kita, yaitu Saudari Winnie, untuk meneruskan hujahnya, yaitu mengenai untuk membincangkan tentang kemahiran komunikasi dalam interaksi, berkesan, dan persediaan sebagai pendidik profesional. Jadi, Saudari Winnie boleh mulakan bicara. Salam sejahtera dan salam Malaysia. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator dan rakan hadir kerana memberi peluang untuk saya berkongsi ide dalam forum hari ini. Bagi pembincangan saya akan menyebutkan kepada ide saya iaitu kemahiran komunikasi dalam interaksi berkesan dan persediaan sebagai pendidik profesional. Sekali lagi, terima kasih kepada semua yang hadir dan saya harap perbincangan ini memberi manfaat bersama. Komunikasi adalah asas utama dalam
mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih harmoni dan inklusif. Sebagai persediaan menjadi pendidik profesional, kita perlu menguasai bahasa kebangsaan dan bahasa Indonesia. Amalkan komunikasi beretika serta mahir dalam teknologi komunikasi seperti Google Meet dan Telegram. Selain itu, kita juga perlu sentiasa bersedia menerima maklum baras dan memperbaiki cara kita berkomunikasi agar lebih berkesan dari semasa ke semasa. Dengan kata, kemahiran komunikasi adalah kunci utama kejayaan dalam pendidikan. Sebagai wakil guru, marilah kita sentiasa memperbaiki kemahiran ini agar mampu melahirkan generasi masa depan yang cerdas dan berguna. Itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Winnie atas ujar dan pandangannya dalam soalan tadi. Seterusnya ialah kita akan melanjutkan kepada soalan yang akan ditanyakan kepada dua orang panel kita. Jadi panel pertama sudah bersedia. Soalan yang pertama adalah, sebagai bakal guru, mengapakah kemahiran komunikasi lisan dianggap penting untuk memupuk keyakinan diri? Anda boleh teruskan dengan goyang dan bicara. Terima kasih moderator atas soalan yang sangat relevan. Sebagai seorang bakal guru, saya melihat komunikasi lisan bukan sekadar alat menyampaikan ilmu, tetapi sebagai medium pembentukan keyakinan diri dan ketulusan. Guru ialah pemimpin murid belajar. Setiap hari kita berhadapan dengan berbagai situasi yang menuntut kita untuk bercakap dengan jelas, memberi arahan, menjawab soalan, dan kadang-kala menangani emosi murid. Tanpa kemahiran komunikasi lisan yang mantap, kita akan sukar membina hubungan yang berkesan dengan murid. Keyakinan diri guru berbina apabila mereka mampu menyampaikan isi pelajaran dengan yakin, menjawab soalan dengan tenang, dan berinteraksi dengan pelajar secara terbuka. Selain itu, komunikasi lisan melatih kita untuk berpikir secara spontan dan menyusun hujah dengan logik. Ini sangat penting apabila berhadapan dengan ibu bapa, pentadbir sekolah, atau rakan sejawat. Guru yang mampu berhujah secara lisan dengan berfakta dan beretika akan lebih dihormati dan dipercayai. Keyakinan diri bukan sesuatu yang statik. Ia dibina melalui pengalaman, latihan, dan keberanian untuk bersuara. Sebagai penutup, saya percaya bahawa komunikasi lisan ialah cerminan kepada kepribadian seorang guru. Ia melatih kita menjadi pendidik yang bukan sahaja berilmu, tetapi juga berkarisma, berani, dan mampu memberi inspirasi kepada generasi yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Michelle atas jawaban yang cukup lunas tadi untuk soalan tadi. Saya juga sebenarnya saya akan menanyakan soalan juga kepada Saudari Michelle mengenai apakah bentuk latihan atau aktiviti yang dapat membantu pelajar meningkatkan kemahiran komunikasi lisan. Jadi Anda boleh teruskan. Baiklah, terima kasih atas soalan yang diberikan oleh moderator tadi. Sudah menjadi keperluan dalam pendidikan masa kini untuk memastikan pelajar bukan sahaja cemerlang dalam aspek ekonomi, tetapi juga memiliki kemahiran komunikasi lisan yang mantap dan berkesan. Kemahiran ini bukan sahaja penting dalam konteks pembelajaran, malah menjadi aset utama dalam kehidupan seharian, kerjaya, dan interaksi sosial. Justru, berbagai bentuk latihan dan aktiviti boleh dilaksanakan oleh guru bagi membantu pelajar meningkatkan kemahiran komunikasi lisan mereka secara menyeluruh dan berterusan. Antara pendekatan yang berkesan ialah pelaksanaan aktiviti perbincangan berkumpulan yang membolehkan pelajar bertukar pandangan, menyuarakan pendapat, dan belajar menghormati perspektif orang lain. Aktiviti ini bukan sahaja menggalakkan pelajar untuk bercakap secara spontan, malah melatih mereka menyusun hujah dengan jelas dan logik. Selain itu, simulasi berbual atau lakonan peranan juga sangat membantu dalam membina keyakinan diri pelajar untuk berkomunikasi dalam berbagai situasi kehidupan sebenar. Contohnya, pelajar boleh berlakon sebagai wartawan yang membuat tokoh masyarakat atau sebagai pelanggan yang berinteraksi dengan juru jual.
Aktiviti seperti ini melatih pelajar menggunakan intonasi yang sesuai, ekspresi wajah yang meyakinkan, serta respons yang relevan dan sopan. Di samping itu, pembentangan individu atau berkumpulan merupakan latihan yang sangat berkesan dalam membentuk kemahiran komunikasi lisan yang formal dan tersusun. Pelajar diberi peluang untuk menyampaikan maklumat atau hasil kajian mereka di hadapan rakan-rakan dan guru, sekaligus melatih mereka mengawal nada suara, gaya penyampaian, dan penggunaan alat bantu visual seperti slide atau poster. Aktiviti debat pula sesuai untuk pelajar yang sudah mempunyai asas komunikasi yang baik dan ingin mengasah kemahiran berhujah secara kritis. Melalui debat, pelajar belajar menyusun hujah, memberi respons balas secara spontan, dan mempertahankan pendapat dengan fakta yang utuh. Kesemua aktiviti ini perlu dilaksanakan secara berterusan dan disesuaikan dengan tahap penguasaan pelajar. Guru juga memainkan peranan penting dalam memberi maklum balas yang membina galakan yang berterusan dan suasana pembelajaran yang selamat serta menyeronokkan. Dengan pendekatan yang sistematik dan kreatif, kemahiran komunikasi lisan pelajar dapat diperkasa sekaligus melahirkan generasi yang bukan sahaja bijak berbicara tetapi juga mampu menyampaikan idea dengan berkesan dan beretika dalam berbagai konteks kehidupan. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Michelle atas ucapannya untuk soalan tadi. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan pula soalan yang akan saya tanyakan kepada panel kedua, yaitu saudara saja. Soalannya begini, bagaimanakah pula kemahiran komunikasi lisan dapat membantu dalam aspek berhujah dan membentangkan idea? Jadi Anda boleh mulakan ujian dan coba. Terima kasih atas soalan tersebut. Pada pandangan saya, kemahiran komunikasi lisan sangat penting dalam berhujah dan membentangkan ide, kerana ia membolehkan kita menyampaikan maklumat dengan jelas, tersusun dan meyakinkan. Dalam berhujah, kita perlu menyusun fakta secara logik, menjawab pandangan lawan dengan tenang dan mempertahankan hujah secara rasional. Ketika membentangkan ide, pula komunikasi yang baik membantu menarik perhatian pendengar, meningkatkan keyakinan dan memastikan isi disampaikan dengan berkesan. Gaya penyampaian yang tenang, nada suara yang meyakinkan, dan penggunaan bahasa yang mudah dipahami akan membuatkan hujah kita lebih diterima oleh audiens. Sebagai contoh, pelajar yang beredukasi dengan jelas, yakin, dan sesi debat akan lebih mudah dipahami dan dihargai pandangannya. Dalam konteks keguruan, komunikasi lisan amat penting untuk menjadikan pengajaran lebih berkesan. Guru yang menggunakan bahasa yang mudah, nada yang sesuai dan memberi contoh yang relevan akan lebih mudah menarik perhatian murid serta membantu pemahaman mereka. Komunikasi yang baik juga mewujudkan suasana kelas yang lebih interaktif dan menyeronokkan. Sebagai tambahan, guru juga perlu bijak menyesuaikan gaya pertuturan mengikut tahap umur, kebolehan dan latar belakang murid agar mesej yang disampaikan benar-benar difahami. Dalam sesi soal jawab, misalnya kemahiran lisan membolehkan guru menggalakkan murid bertanya dan menjawab dengan yakin. Ini secara tidak langsung membina keberanian serta kemahiran berfikir dalam kalangan pelajar. Kepentingan kemahiran ini jelas apabila kita lihat kesannya murid lebih fokus, hubungan guru dengan murid lebih positif, dan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Malah guru juga dapat menyampaikan nilai murni dan membentuk sosial belajar dari pertuturan. Justru kemahiran komunikasi lisan bukan sahaja penting dalam berhujah dan membentangkan ide, tetapi juga merupakan elemen utama dalam meningkatkan keberkesanan guru di bilik ajar. Ia adalah kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh setiap pendidik demi kejayaan proses pembelajaran. Itu saja daripada saya. Saya kembali kepada Baiklah, terima kasih kepada Saudari Mini
untuk soalan yang pertama tadi, jawaban yang cukup lunas. Terusnya saya juga mempunyai soalan yang kedua. Pada pandangan saudari, bagaimanakah komunikasi lisan boleh meningkatkan keberkesanan guru dalam didik belajar? Jadi boleh teruskan. Terima kasih atas suara yang menarik. Pada pandangan saya, kemahiran komunikasi lisan adalah asas penting dalam mempersiapkan diri sebagai pendidik profesional yang berwibawa. Ia bukan sekadar keupayaan untuk bercakap, tetapi melibatkan penyampaian maklumat yang jelas, memberi arahan yang tepat, dan membina hubungan yang positif. Sebagai guru, kita tidak hanya menyampaikan isi pelajaran, tetapi juga perlu membimbing, memotivasikan, dan menjadi teladan kepada murid. Semua ini bentuk komunikasi yang berkesan. Contohnya, guru yang menggunakan analogi mudah dan menarik semasa mengajar dapat membantu murid memahami konsep dengan lebih jelas dan mengungkapkan tumpuan mereka. Jika penuturan terlalu laju, tidak tersusun, atau sukar difahami, murid akan hilang tumpuan. Sebaliknya, komunikasi yang jelas membantu murid memahami dengan lebih baik. Tambahan pula, kemahiran ini penting ketika berdepan dengan murid yang berbeza latar belakang dan tahap pembelajaran. Seorang guru perlu bijak menyesuaikan gaya komunikasi mengikut keperluan murid agar tidak ada yang tercicir. Selain itu, komunikasi lisan juga penting dalam membina hubungan yang baik dengan murid, ibu bapa, dan rekan sekerja. Guru yang sopan, mendengar dengan empati, dan bersikap terbuka lebih dihormati dan dipercayai. Ini juga mencerminkan kepribadian guru yang profesional. Kesan positifnya termasuklah peningkatan kefahaman dalam kalangan murid, meningkatkan motivasi untuk belajar, serta pembinaan hubungan yang mesra dan saling menghormati antara guru dengan murid. Malah guru juga akan dilihat sebagai pemimpin berwibawa oleh masyarakat. Kemahiran ini turut berguna dalam konteks profesional seperti ketika masyarakat, wisuda, atau perintangan, di mana penuturan yang jelas dan tersusun mencerminkan kredibiliti seorang guru. Sebagai contoh, guru yang mampu menjelaskan rencana pengajaran. Kesimpulannya, komunikasi lisan yang berkesan menjadi asas penting dan profesional keguruan. Ia bukan sekadar menyampaikan ilmu yang dengan jelas, tetapi juga mencerminkan kewatakan guru yang dihormati serta mampu memberi inspirasi kepada kita. Itu saja dari saya. Baiklah, terima kasih kepada saudari Winnie atas ujian dan jawaban terhadap soalan tadi. Jadi kita telah pun mendengar ujar-ujar yang cukup bernas daripada kedua-dua ahli panel kita, iaitu saudari Winnie dan Michelle. Kita sebentar tadi. Oleh itu, secara keseluruhannya dapatlah kita rumuskan bahawa komunikasi era digital tidak boleh dipandang ringan, kerana ia kini menjadi medium utama dalam kehidupan masyarakat moden. Peranan komunikasi digital bukan sekedar memudahkan urusan harian, malah turut memberi kesan besar terhadap pemeliharaan bahasa, kebangsaan, serta pembentukan perpaduan masyarakat madani yang kita impikan. Jadi, sebagai contoh pertama sekali, jelas bahawa komunikasi era digital boleh berfungsi sebagai wahana pemeliharaan bahasa melalui penggunaan bahasa Melayu dalam media sosial, portal rasmi kerajaan, bahan pembelajaran digital, dan aplikasi komunikasi. Bahasa kebangsaan kita bukan saja kekal hidup, malah semakin luas penggunaannya. Namun begitu, kita juga diingatkan supaya tidak mencampur adukan bahasa secara berlebihan sehingga menjejaskan kualiti dan martabat bahasa. Justru, penggunaan bahasa yang betul di ruang digital di media sosial perlu menjadi tanggungjawab semua pihak, terutama generasi muda, kerana yang merupakan pengguna terbesar teknologi pada masa kini. Selain itu, kita juga dapat melihat bagaimana
komunikasi digital mampu menjadi pembangkit kepada perpaduan madani. Melalui platform digital, masyarakat berbilang kaum dapat berkongsi pandangan, bertukar idea, dan berinteraksi tanpa batasan geografi atau masa. Medium ini jika digunakan secara bijaksana, berupaya mendapatkan jurang perbezaan budaya dan kepercayaan, dan seterusnya mengukuhkan semangat saling menghormati dan hidup bersama dalam suasana aman dan harmoni. Inilah yang dimaksudkan dengan perpaduan madani, perpaduan yang berasaskan nilai keinsanan, keadilan, dan kesepakatan dalam masyarakat masyarakat. Namun begitu, tidak dapat dinafikan wujud juga cabaran dalam mengurus komunikasi digital, seperti penyalahgunaan bahasa, penyebaran maklumat palsu, serta penggunaan kata-kata yang berunsur perpecahan yang boleh mengungkap keharmonian masyarakat. Oleh itu, setiap pengguna digital perlu bijak menapis maklumat, berhati-hati dalam menyebarkan sesuatu, serta sentiasa bergantung kepada prinsip kesantunan berbahasa dan adab dalam komunikasi. Hadirin yang sekalian, sebagai penutup forum pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyadari bahwa komunikasi era digital dalam pedang bermata dua. Jika dimanfaatkan dengan baik, ia mampu memelihara bahasa, mengangkat martabat bahasa, dan menyatupadukan masyarakat. Namun sebaliknya, jika disalahgunakan, ia juga boleh merosakkan nilai budaya dan menentukan perpaduan. Justru, marilah kita semua berazam untuk menjadikan komunikasi digital sebagai medium yang mendidik, memperkasa bahasa, dan menyuburkan semangat perpaduan dalam kerangka Malaysia Madani. Sekian saja forum kita pada hari ini. Saya bagi pihak Wajur merakamkan ucapan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita, yaitu Saudari Winnie dan Saudari Michelle, atas perkongsian hujah yang cukup lunas. Tidak dilupakan juga penghargaan kepada para hadirin yang hadir pada saat ini, yang sudi juga meluangkan masa untuk bersama-sama menjayakan forum ini. Dengan itu, saya akhiri majlis ini dengan ucapan terima kasih kepada semua yang hadir pada saat ini.